Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pelajaran matematik kita hari ini. Kelas hari ini adalah kelas yang baru ditukar jadualnya daripada petang pergi ke malam. Okey, insyaAllah kalau kamu ada masalah, kamu beritahu. Saya boleh buat pertukaran semula. Okey, cuma sebab hari Selasa malam ada BM dengan English untuk Form 5 juga. Bila dia daripada petang sampai ke malam tu penat sikit lah. Okey, jadi saya bawa matematik ke hari Rabu. Jadi kita sambung cerita kita. Latihan kendiri. .2 C kan. Yang pertama kalau kamu print yang saya punya modul ni, saya dah susun bagi senang sikit kamu jawab lah. Okey. Nombor 1 minggu lepas kita dah bincang. Cuma hari ni saya explain sikit lagi. Okey, iaitu yang pertama, tentukan sama ada pendaraban metrik boleh dilakukan atau tidak. Kan? Macam mana nak tentukan dia? Nak tentukan dia, kita kena gunakan dia punya peringkat. Kan? Peringkat. Maksudnya contoh macam 2 darab 2 jumpa dengan 2 darab 1. Maksudnya kalau nombor yang kat tengah ni sama, maksudnya yang ini boleh darab. Boleh darab kan? Okey. Tapi biasanya kalau kamu ikut teknik yang saya cross tu, dia memang dah akan nampak dah boleh tak boleh. Tapi ini cara untuk tentukan, kena tengok peringkat dia. Contoh soalan nombor 1 ni, A, kita tengok cerita dulu. P kita ambil peringkat dia sama dengan 3, 6, negatif 1, 2. Yang ni peringkat dia 2 kali 2. Untuk Q, kita ada peringkat dulu kan. 7 dengan 9. Yang ini baris dia 2, laju 1. Jadi 2 kali 1. QR 485. Yang ini baris 1, laju 3. Jadi 1 darab 3. S 03 negatif 6. 11 1 negatif 2. Okey. Kalau kamu tengok yang ini dia baris 2, laju 3. 2 darab 3. Bila kita dah dapat dia punya peringkat, senanglah kita nak cek. Contoh A, dia bagi P dengan Q. Kita ambil je. P siapa? 2 kali 2. Q 2 kali 1. Macam contoh saya bagi. Yang ini maksudnya boleh darab. Kan? Okey. Macam tu je cara test dia. B, Q dengan R. Q dengan R, Q 2 darab 1. R pula 1 darab 3. Maksudnya apa? Tengah-tengah jumpa sama. Boleh darab juga. Okay. C, RS. Jadi R kita 1 darab 3. Dan S pula adalah 2 darab 3. Yang ini 3 jumpa dengan 2. Ini tak boleh darab. Dia tak sama. Penjumpaan dia tak sama kan. Okay. D kat situ SP. SP mana S? S 2 darab 3. P 2 darab 2. Ini 3 dengan 2 pun tak boleh darab. Itu cerita kita test macam mana. Jadi yang lain tu, yang lagi 2 tu kamu boleh faham lah cerita dia. Bila dah faham cerita, macam mana nak tentukan sama ada metrik tu boleh darab ataupun tidak. Yang tu saya tinggalkan lagi 2 tu. Sebab saya nak pergi yang seterusnya kan. Ini kita masuk hari ni. Yang ni minggu lepas kita dah bincang sikit. Kita ulang balik bagi nampak je lah. Okey, kita tengok nombor 2. Pendaraban metrik kan. Hitung. Dia suruh hitung. Dia bagi kat situ T. Di sini. T1 negatif 2, 3, 2, 4 negatif 1. Kemudian U. Lagi besar U dia. 0 negatif 4, negatif 3, 5, 1, 2. V negatif 6, 2. W 2, 1, 3, negatif 4. Okey.
Padam lagi laptop saya. Kamu boleh nampak ke? Sebab laptop saya padam. Boleh. Boleh cikgu. Kamu jangan chat dengan saya sebab saya memang tak nampak. Laptop saya dia ada padam ni. Dia ada problem dengan dia punya display. Aduh. Saya tak nampak apa. Nampak naik diri saya balik. Nombor 2A. Soalan A dia adalah T darab dengan U. Kita tengok. T darab dengan U. Kita test dulu. Yang ini 2 kali 3. 2 kali 3 kan. Okey. Yang ini 3 kali 2. Saya tulis peringkat semua. Ini 2 kali 1. 2 kali 2. Kita test. Boleh darab tak T dengan U? 2 darab 3 dengan 3 darab 2. Maksudnya T dengan U boleh darab. Okey. Bila boleh darab, apa step pertama? Saya akan susun dulu T dengan U. T 1 negatif 2 3 2 4 negatif 1. Kemudian U kosong negatif 3 1 negatif 4 5 2. Kan? Kaedah yang saya gunakan adalah kaedah crossing kan. Jadi nak cross kena turunkan. Yang kiri ni kena turunkan supaya kita dapat silang. 1 3 4 negatif 2 2 negatif 1. Sekarang saya dah boleh silangkan dia. Ni cross. Ni pun cross. Sini. Sini. Okey. Masa kita cross, kita check tengok. Macam mana nak check? Yang ini A. Ini B. Ini C. Kawan dia A, B, C. Cantik. Okey. Jadi yang pertama. Berapa jawapan dia? Jawapan dia adalah ada 4 tempat. 1, 2, 3, 4. Jawapan akhir kita akan ada 4 tempat. Siapa 4 tempat? Untuk tempat yang pertama. Adalah perjumpaan daripada yang atas dan sebelah kiri. Atas, sebelah kiri. Kita kena darab ikut geng dia. A dengan A. B dengan B. C dengan C. Okey? A1. A atas, kosong. 1 darab kosong, kosong. Campur. Okey? 3 darab negatif 3. Negatif 9. Campur. 4 darab 1. 4. Dapat jawapan dia kat situ. Jawapan kita akan dapat negatif 9 campur 4, negatif 5. Dekat situ. Itu cara dia. Kita kena ikut geng dia. Atas, kanan. Atas, kanan. 1 akan darab dengan negatif 4. Negatif 4. Campur. 3 akan darab dengan 5. Ada tak? Sebab tu saya tulis ABC tu. 3 dengan 5. 15. Campur. 4 darab dengan 2. 8. Campur semua. Kita akan dapat jawapan 19. Sini. Kedudukannya. Okey. Bawah kiri. Bawah jumpa dengan kiri. Bawah kiri. Negatif 2 kawan dia dengan kosong. Kosong. 2 jumpa dengan negatif 3. Negatif 6. Negatif 1 jumpa dengan 1. Negatif 1. Kita dapat hasil dia adalah negatif 7. Okay. Yang last sekali. Bawah kanan. A negatif 2 darab dengan negatif 4. 8. Tambah. 2 darab dengan 5. 10. Tambah. Negatif 1 darab dengan 2. Negatif 2. Sini kita akan dapat jawapan 16. Ini jawapan untuk A. Panjang cerita dia sebab tu saya buat semua tengok. Kan? Satu soalan ni saja. Nombor 2 je. Dia. Ini baru TU. Kan? Tapi jalan kerja dia lebih kurang macam tu. Kamu nampak? Iaitu kita kena susun. Kiri turun. Silangkan. Masa silang tu tengok betul-betul. Dia mesti jumpa. Kalau 3 biasa dia naik 3 balik. Baru cukup sifat jumpa kawan dia. Okay? Kita tengok U dengan W. U dengan W pula. Padam
Badan atas saya nak start pada atas. Okey. B kita adalah UW. UW. Jadi U saya kita check dulu. 32 dengan 23 boleh darab. Okey. Jadi U 0, negatif 3, 1, negatif 4, 5, 2. Okey. W kat sini adalah 2, 1, 3, negatif 4. UW. Okey. Ikut step saya akan turunkan. Ini turun. 0, negatif 3, 1, negatif 4, 5, 2. Okey. Kita akan silangkan dia. 1, 2, 3, 1, 2. Jawapan akhir kita mesti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Macam tu. Kan? Okey, siapa yang pertama? Orang yang pertama adalah atas kali belah kiri. 0 darab 2, 0. Campur dengan negatif 4 darab 3, negatif 12. Dapat negatif 12. Masa kamu jawab ni, kalau soalan objektif, dah boleh tengok jawapan dah. Kalau jawapan mana satu kan, tak semestinya sampai habis dah. Sebelah. Atas, kanan. 0, 1, 0. Negatif 4 darab negatif 4, 16. 16 total sini. Baris kedua, kiri. Negatif 3 jumpa dengan 2. Negatif 6. 5 jumpa 3, 15. 15 tolak 6, kita akan dapat 9 sini. Okey. Sebelah. Negatif 3 jumpa 1, negatif 3. Campur dengan 5 darab negatif 4, negatif 20. Jadi kita akan dapat negatif 23. Yang bawah sekali, 1 jumpa 2, 2. 2 jumpa 3, 6. 2 campur 6, 8. 8. 1 jumpa dengan 1. Jadi kita akan dapat 1. 2 darab negatif 4, negatif 8. 1 tolak 8 dapat negatif 7. Okey? Boleh kan? Ada sikit-sikit lah. Sebab tu kalau dia bagi banyak kan, soalan objektif. Boleh dia bagi besar. Soalan objektif kadang-kadang lagi besar. Tapi bila kamu jawab objektif, kamu dapat yang ini dah jawapan ABC dia dah lain dah. Dapat satu nombor je terus bandingkan dekat ABC dia. Jangan tunggu kan. Okey? Kita teruskan apa? UV. U dengan V. Boleh darab. 32 jumpa 21 boleh darab. Jom kita buat lagi. UV pula Okey. Kali ni saya shortcut lagi. C U V maksudnya V U kat bawah. Kan? V negatif 6 2. Kan? Okey, U dekat bawah sini tulis siap. 0 negatif 4 negatif 3 5 1 2. Okey, jawapan kita akan dapat apa? 1 2 3 1. Ada 3 saja. Jawapan kita. Jadi yang pertama siapa? 0 negatif 6. 0 campur negatif 8. Dapat negatif 8. Negatif 3, negatif 6. 18. Campur 5 darab 2. 10. 28. 1 darab negatif 6. Negatif 6. Campur 2 darab 2, 4. Dapat negatif 2. Sekejap je. Sebab nombor dia kecil. Kalau melibatkan nombor kecil, sikitlah cerita dia. Habis. UV. Okay, sekarang kita tengok WV pula. WV. W
jumpa dengan V. Nampak? 2, 3 dengan 2, 1. Tak boleh darab. Kan? Tak boleh darab. 2, 3 dengan 2, 1 kan? Betul lah. Dia kata WV. Jadi WV tak boleh darab. Kamu kena tulis jawapan dia. Tak boleh darab. Okey. Jadi D WV. W kita 2 kali 3. Manakala ini 2. Aduh. Patut. Boleh darab lah. Dah. Macam mana saya nampak 3 pula? 2 kali 2. Okey, sorry. V 2 kali 1. Boleh lah. Okey, boleh. Kan? Jadi WV. Saya akan tulis V dulu. Negatif 6. 2. W kita bawah. 2, 1, 3, negatif 4. Okey. Ini macam biasa. Kita cross. Akan dapat 2 jawapan. Tentu. Yang pertama. 2 negatif 6 negatif 12 campur 2. 3 negatif 18 tolak 8. Jawapan akan dapat negatif 10 negatif 26. Okey. Salah tengok nombor. Tulisan buruk. Okey. Kita tengok W. Wow. W kuasa 2. W darab W. Okey. E kan? E. W kuasa 2. Okey. W kuasa 2. Kita tengok. Cerita dia maksudnya apa? W darab W. Jadi saya akan ambil. Seorang duduk kat atas. Seorang duduk kat bawah. 2, 3. 1 negatif 4. Okey. 2, 3. 1 negatif 4. Ni confirm boleh darab sebab sama jenis. Okey, baik. Dapat 4 juga. Yes. Okey. 2 kali 2. 2, 4. 1 kali 3. 3. 2 kali 1. 2. 1 kali negatif 4. Tolak 4. 3 kali 2. 6. Negatif 4 kali 3. Negatif 12. 3 kali 1. 3. Negatif 4 dan negatif 4. 16. Boleh ya? Laju sikit Nombor dah biasa buat. Ni dapat 7. Negatif 2. Negatif 6. 19. Ini kita panggil apa? W kuasa 2. W darab W. Okey. Kemudian dia kata apa? Dia nak soalan F tu W kuasa 3. W kuasa 3 ni terpaksalah kita pakai W kuasa 2 yang ini. Ini saya tinggal sini. Sekejap, nanti lupa. Okey, padam atas. Okey. Sekarang W kuasa 3. W kuasa 3 sama juga W kuasa 2 W. W kuasa 2 W. Jadi kita akan dapat kat situ. Saya akan letak W kuasa 2 kat bawah. 7 negatif 2 negatif 6 19. W kat atas. 2, 3, 1 negatif 4. Kita cross. Dapat jawapan untuk apa? W kuasa 3. Macam tu. Okey. 7, 2, 14. Tolak dengan 6. 7. Campur dengan 8. Negatif 12. Campur dengan 30, 57. Okey. Negatif 6. Ini 476. Okey. Kita dapat jawapan akhir kita apa? 14 tolak 6.
8, 15, 45. Yang ini, sangkut pula kat sini. Negatif 82. Okey. Saya harap kamu boleh faham lah macam mana nak darab kan. Tapi kalau kamu guna cross, dia nampak lah macam mana pun boleh buat. Okey. Biasanya kalau bila nak buat shortcut yang sangkut tu. Kan. Nanti kemudian saya akan ajar kamu shortcut. Tapi bila saya ajar shortcut pun, yang ini kena ingat. Kan. Langkah ni kena ingat macam mana pun. Okey. Kita sambung terus. Nombor 3. Kau boleh ikut ya? Sebab saya tak nampak apa pun. Kan? Nombor 3. Jom. Nombor 3. Tengok. Negatif 1Y. X3. 47. Sama dengan 31, 29. Sampai ke sini saya akan bagi kamu shortcut untuk buat benda ni lah. Ni. Yang ni selalu kita jumpa lah exam. Yang 2 kali 2 ni. 2 kali 2 dengan 2 kali 1. Yang ni darab ni. Selalu dalam exam. Sebab tu kita ada develop dia punya shortcut dia. Kan? Shortcut dia simple je. Padam ni kejap. Okay. Dia macam expand. Macam kamu expand bracket kan. Expand bracket. Iaitu 4 ni akan pergi ke depan. 7 akan ke belakang. Macam tu. Kemudian dia masuk. Macam tu masuk ni. Macam expand bracket. Tengah-tengah apa? Tambah. Ini dia punya shortcut untuk pendaraban jenis macam ni. Kan? Okay, jadi jawapan kita akan dapat kat situ kalau kamu tengok cerita dia, kita akan dapat negatif 4 campur 7X. Ni. Okay, bawah dia pula kita akan dapat 4Y campur 21. Cerita dia. Okay. Sama dengan, dia bagi 31, 29. Jadi kita pecahkan dia, kita akan dapat yang pertama negatif 4 campur 7X sama dengan 31. 7X sama dengan 31 tolak dengan 4, 27. Betul? Jadi X akan dapat sama dengan 27 per dengan 7. Cikgu, 31 tu bukan tambah dengan 4 ke cikgu? Mana? Cikgu, 31 tambah 4, cikgu jadi 35. Nanti sebab dia negatif 4 kan cikgu? Bawah. Oh, ni. Saya tak pindahkan Saya pergi tolak Okey, betul. Silap. Saya pergi tolak pula. Ni. Betul. Sini tambah 35. Lepas tu dapat jawapan pelik. Okey. Bahagi 7 dapat 5. Betul? Okay, yang bawah pula. 4Y campur 21 sama dengan 29. Jadi 4Y sama dengan 29 tolak 21, 8. Y dapat 2. Okey. Boleh buat. Jadi dia punya shortcut dia. Ambil yang kecil ni, naik atas, tidurkan dia, masuk. Lepas masuk, tengah-tengah mesti ada ni. Tambah. Itu dia punya yang selalu kita akan jumpa soalan tu. Macam ni. Okey. Nombor 3. Masih Sapuan. Sapuan dah tadi. Sapuan kan? Selalu Sapuan kan? Isyak, cikgu. Isyak. Oh, Isyak. Okey, Isyak. Asyik. Penat Isyak. Cakap itu lain dapat. Apa? Nombor 4. Sembilan lima R negatif 2. Okey.
sini 4, 6, S1 sama dengan 15, 8, 14.58. Okey, yang ini dia panggil matrik 2x2 darab 2x2. Kan? Yang ini kita boleh guna shortcut juga. Maksudnya tak payah tunjuk yang drop down apa? Dia panggil apa tadi? Silang tadi kan. Okey. Jadi sebenarnya kita boleh gunakan dia. Contoh kan, kita nak kira R. Kita nak kira R, kita kena ambil yang ada R tapi tak ada S. Faham tak? Maksudnya kita kena ambil dia punya combination dia yang melibatkan satu unknown saja. Jangan ambil melibatkan dua unknown. Dia tak payah buat semua tau. Kan? Contoh, saya nak buat R ni. Kan? Apa saya buat? Saya boleh buat yang ni darab dengan ni. Nampak? Jadi maksudnya apa? Atas, kiri. Atas, kiri. Jawapan atas, kiri. Ni. Itu yang kena faham tu. Boleh faham macam ni. Dia laju sikit kita buat. Dia apa kita buat? Yang ni. Dengan ini kita akan jumpa apa? 9 darab dengan 4. Ni. Campur dengan R darab dengan 6 sama dengan 15. Macam tu. Dia boleh ambil macam mana pun. Asalkan jangan melibatkan dua unknown. Jadi kita akan dapat 36 campur dengan 6R sama dengan 15. Okey. Jadi 6R sama dengan negatif. Ni berapa? 21. Negatif 3.5. Kan? Oh tak, cikgu tak payah lagi. Oh belum lagi. Betul lah. Itu negatif 21. 21. Okey. Macam mana 65 ni? Tiba-tiba 65 kat situ. Okey, R dapat negatif 21/6. CP3 negatif 7/2. Betul tadi. Apa dia? 3.5. Okey. Itu cara dia kita nak ambil itu. Contoh nak ambil apa? Nak kira S pula. S maksudnya dia melibatkan yang ini. Jadi yang orang tak ada R yang ini. Kita akan ambil ni dengan ni untuk nak kira S. Jadi bawah kanan. Bawah kanan. Bawah kanan. Alah sama je nombor dia. 8. Kan? Jadi kita akan ambil terus bawah kanan. 5 jumpa dengan S. Campur dengan negatif 2 darab dengan 1 sama dengan 8. Dapat 5S sama dengan 10. S dapat 2. Okey, itu soalan nombor 4. Jadi bukan kita kena jawab nampak aja darab ni kena darab semua tak. Kita kena tengok keadaan soalan tu macam mana kan. Okey. Nombor 5. Bila kamu tengok nombor 5, diberi kat sini ada 2. G sama dengan P5, 1 negatif 4 dengan H. Kemudian negatif 6, 703. Okey. Cari nilai PQR jika, dia kata jika A kita, kalau G darab H sama dengan 3, 2Q, negatif 18, 3P campur R. Ini maksudnya apa? G darab dengan H. G darab dengan H maksudnya yang ini darab dengan yang ini. Okey, sama macam tadi. Saya nak cari P. Nak cari P dulu. Jadi saya akan ambil P yang ini atas. Saya cek atas. Atas yang mana yang okey? Belah kiri. Atas kiri. Jadi atas ambil dengan sebelah kiri. GH. Yang sebelah kiri ni, huruf yang pertama, dia cerita pasal atas atau bawah. Huruf belah kanan, dia akan cerita pasal kanan atau kiri. Itu cerita. Dia macam koordinat tau. Kan? Jadi kita terus ambil atas, kiri. Jawapan kita nombor 3. Jadi kita akan buat P darab dengan negatif 6 campur dengan 5 darab dengan 3 sama dengan 3. Dapat P kat situ. Okey.
Kita dapat P, kita akan dapat negatif 6P campur 15 sama dengan 3. Negatif 6P sama dengan 3 tolak 15, negatif 12. P dapat 2. Okey, untuk yang pertama ni. P, Q belum lagi. Q kita ambil apa? Sini. Atas kanan. Atas kanan. Jadi bila kita buat soalan yang sama, maksudnya P kita dah ada. P dah ada 2. Jadi kita dah boleh buat atas kanan 2Q. 2Q ni atas jumpa dengan kanan. Sebab kan atas jumpa kanan. Jadi P berapa? 2 jumpa dengan 7 campur dengan 5 jumpa dengan 0 sama dengan 2Q. Tengok koordinat dia kan. Okey. Jadi kita akan dapat 14 sama dengan 2Q. Jadi Q sama dengan 14 bahagi 2, 7. Q dah dapat, P dah dapat. Siapa seorang lagi? R. Kat mana R duduk? Ni. Bawah kanan. Bawah kanan. Ni kena ambil bawah dan kanan. Bawah dan kanan siapa? 1 jumpa dengan 7 campur dengan negatif 4 jumpa dengan 0 sama dengan 3P. P dah ada campur dengan R. Dia macam algebra je buat. Ni dapat 7 sama dengan yang ini 6 campur R. Jadi R dapat 1. Itu untuk yang pertama. Dia kena pandai ambil kat mana tempat dia. Kena pandai ambil. Okey. Itu baru A. Kita pergi tengok B pula. B, G, G. G, G. G, G sungguh B ni. Sekejap Ini saya bagi nampak dulu. G, G. Yang kita ambil situ. G2 sama dengan R negatif 5, negatif 25, 7Q. Okey. Takut tak nampak. G02 ni saya akan letak GG. Jadi siapa? P5, 1 negatif 4. P5, 1 negatif 4. Itu cerita dia. GG sama dengan tu. G02. Jadi kita akan dapat jawapan kat sini. Kita check dulu tengok. Kalau saya nak cari apa? P dulu. P yang paling sesuai saya cari atas kanan. Atas kanan. Cantik. Jadi atas sebelah kanan. Dapat atas kanan. Jadi kita ambil ni dengan ni. P dengan 5 campur dengan 5 dengan negatif 4. Sama dengan negatif 25. Tengok koordinat dia. Jadi kita akan dapat sini 5P tolak 20 sama dengan negatif 25. 5P sama dengan negatif 5. P dapat negatif 1. Okey, selesai. P dah dapat. Jadi kita boleh letak dah. Letak dah kat sini. P adalah negatif 1, negatif 1. Dah ada nombor. Sekarang Q. Kat mana Q duduk? Sini. Q duduk dekat apa? Bawah kanan. Jadi bawah jumpa dengan kanan. Cantik dapat Q terus. Bawah jumpa dengan kanan. Jadi nombor kita apa? 1 jumpa dengan 5. Campur dengan negatif 4 jumpa dengan negatif 4. Sama dengan 7Q. Tengok koordinat ni. 1, 5, negatif 4, negatif 4. Okey. 5 campur 16 sama dengan 7Q. Jadi kita akan dapat 21/7 dapat Q. Q adalah 3. Dah dapat Q3. Di sini dah boleh settle lah. Sini adalah 21. Okey. Last kali apa? R. Kat mana R duduk ni? R duduk sebelah atas
kiri. Jadi atas, kiri. Atas, kiri. Saya akan ambil nombor dia. -1 jumpa dengan -1. Campur 5 jumpa 1. Samakan dengan R terus. Jadi kita akan dapat 1 campur 5. Dapatlah R berapa? 6. Itu cara kita nak ambil kat mana kan? Okey. Itu senang lagi. Tengok C. Oi, dia ada pecahan pula dia main ni. C ni. Padam Siapa yang terlibat dalam C? HG. Jadi H kita adalah -6, 3, 7, 0, G, P5, 1, -4 sama dengan -11, 2.5, Q ada point. P campur 3R per dengan 2, 5P. Ini banyak ni serentak je silap kan. Okey. Yang pertama, yang mana kita tengok yang paling okey, yang senang cari kan? Atas ni ya, seorang ni. -11. -11 adalah atas kiri. Atas kiri. Cantik. Kita akan jumpa P. Atas kiri akan dapat -11. Jadi -6 jumpa dengan P campur 7 jumpa 1. 7 sama dengan -11. Jadi kita akan dapat -6P sama dengan -18. P dapat 3. Selesai. Okey. Boleh padam dah P ni. 3. Okey. Yang kedua. Soalan Q pula. Mana Q? Q kat sini dia seorang-seorang. Atas kanan. Cantik. Atas kanan. Jadi atas dengan kanan. Yang ini kita akan jumpakan -6 jumpa dengan 5. 7 jumpa dengan -4 sama dengan 2.5 Q. Okey. Kamu dah boleh nampak kan dia punya nak ambil mana. Yang penting nak ambil tu. Masa nak ambil tu. -30 tolak dengan 28 sama dengan 2.5 Q. Yang ini kita akan dapat -58. Betul? Per dengan 2.5. Sama dengan Q. Ini berapa ni? $23.2. Betul ke ni? Jangan macam pelik jawapan dia. Betul ke betul? Saya pun dapat 23.2. Betul kan? Betul cikgu. Pelik ni risau juga kan. Takut saya tak nampak. Okey, dah dapat apa? Q. Q maksudnya 23.2, maksudnya yang ini nombor kat sini siapa? 2.5 Q. Nanti kalau pakai kita tengok. Kalau tak pakai tak payah. Saya nak cari apa? R. R kena pakai yang ni juga sebab dia seorang-seorang. Kiri, bawah. Bawah, kiri. Okey, tak payah pakai. Jadi kita ambil terus kiri, bawah dengan kiri. Jadi 3 jumpa 3 campur dengan 0 jumpa 1. 0 kan? Sama dengan P kita berapa? 3. Tambah 3R per 2. Okey. Jadi kita akan dapat kat sini 9, 2 naik atas dari 18. 3 campur 3R. Jadi 3R akan dapat 15. Sebab itu R akan dapat 5. Kan? Boleh? Kalau masuk exam macam ni penat soalan dia. Kan? Okey. Satu lagi kita ada D kat situ.
di H kuasa 2. H kuasa 2. Okey, sama dengan saya tulis dulu dah. Masuk terus kan. H kuasa 2 senang. Negatif 6, 3, 7, 0. Jumpa dia juga. Negatif 6, 7, 3, 0. Sama dengan 57, 6 pi, 12. 1.2 Q, 7R per 5. Okey, yang ini senang sebab apa senang? Sebab nombor jumpa nombor senang. Jumpa nombor senang. Jadi ambil je mana-mana, pergi ambil je. Jadi kita takkan buat lah yang ini. Yang ini untuk dapatkan P. Maksudnya apa? Atas kanan. Atas jumpa dengan kanan. Dapat P. Atas negatif 6 jumpa dengan 7. Campur 7 jumpa dengan 0 sama dengan 6P. Jadi negatif 6 darab 7 kat sini. Saya potong lah. Potong ni, potong ni. Yang tinggal P sama dengan negatif 7. Senang sikit ya potong kan. Okey. Kemudian Q pula. Q kat sini maksudnya apa? Bawah kiri. Bawah kiri. Jadi kita akan ambil 3 darab negatif 6. Campur dengan 0, 3 sama dengan 1.2Q. Jadi kita akan dapat negatif 18 sama dengan 1.2Q. Kan? Ini boleh tekan kalkulator. 15. Dapatlah Q sama dengan negatif 15. Okey. Seorang lagi tinggal yang ini. Bawah kanan. Bawah dan kanan. Cantik Bawah kanan 3 jumpa 7. 21 campur 0,0,0. Sama dengan 7R per 5. Kita akan dapat sini. R sama dengan 21 darab 5 per 7. R dapat 15. Okey. Jadi sementara azan berkumandang. Okey. Kamu cuba jawab. Cuba baca nombor 6 tu dan cuba jawab. Nombor 6 tu dia kebat. Tapi sebenarnya dia tak susah mana pun. Cuba kejap
Tes. Dia dengar? Hello. Cikgu boleh. Boleh. Okey. Sebab tak naik. Saya tak nampak apa pun. Jadi bengong hari ni. Okey. Nombor 6. Nombor 6 ni simple je. Dia ada bagi dia punya apa ni? Macam jadual tau. Barangan A, barangan B, barangan C, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ini 40 ni jumlah barangan dia. 42, 35, 28, 36, 25, 36, 30, 42. Okey. Jadi kalau kamu tengok soalan ni, kemudian dia ada bagi apa? Keuntungan. Keuntungan dia barang A, B, C. Keuntungan dia, keuntungan barang A, keuntungan barang B, keuntungan barang C. Jadi kita nak tengok cerita dia. Kalau kita susun dia, macam mana kita susun dia? Contoh, saya ambil matrik pertama saya ambil direct macam ni. Saya ambil direct macam ni, saya ambil apa? 40, 42, 35. Yang itu 28, 36, 25. Okey, yang ini 36, 30, 42. Okey, soalan dia nak apa? Hitung jumlah keuntungan setiap hari. Maksud dia tengok sehari tu berapa untung. Jadi kita tengok yang ini sebenarnya dia adalah 3 darab 3. Okey. Untuk keuntungan ABC kita ada 3 benda. Kita ada 3 benda. Bila ada 3 benda, macam mana kita nak susun supaya dia boleh darab? 3 darab 3, kalau kamu tengok, dia boleh darab, kalau Mamat ni 3 juga. Jadi dia boleh darab dengan 3 darab 1. Jadi untuk keuntungan ABC, kita kena susun dia supaya jadi 3 darab 1. Macam mana 3 darab 1? 3 darab 1 bukan macam ni. Kita kena susun macam ni. Ini keuntungan dia. 3 darab 1. Iaitu A berapa? 5, 8, 6. Itu cerita dia. Baru boleh darab. Kalau kita ambil macam tu, dia tak boleh darab. Jadi kita akan letak kat tepi ni 5, 8, 6. Dah. Darab lah. Dah boleh buat lah darab. Bila darab tu, yang kita dapat, kamu tengok cerita dia. Tengok. Untuk hari pertama, nampak? Ni semua hari pertama. Hari pertama, darab keuntungan. Maksudnya kita akan dapat jumlah keuntungan hari pertama. Itu cerita. Kan? Jadi kita akan ambil. Sebab ni satu je. Jadi atas, darab dengan ni, kita akan dapat jumlah dia apa? Hari pertama punya keuntungan. Nampak? Lepas tu yang hari kedua, darab keuntungan dapat. Hari kedua dapat keuntungan. Hari ketiga, darab keuntungan dapat keuntungan hari ketiga. Yang kat sini saya tak buat cross lah sebab simple je. Saya terus ambil 40 darab 5 campur 28 darab 8 campur 36 darab dengan 6. Macam tu je. Sama juga. Yang kedua sama kat cerita dia. 42 darab 5 campur 36 darab 8 campur 30 darab 6. Bawah sekali pun sama juga. 35 darab 5 campur 25 darab 8 campur 42 darab 6.
Bila kamu campur semua, kamu akan dapat jawapan dia untuk jumlah keuntungan harian. Okey? Dapat apa? 640. Yang atas sekali 640. Yang bawah? Bawah dia? 678. 678. 627. 627. Okey, masih. Kan? Dia sebab soalan dia, arahan dia, dia kata apa? Dia minta apa? Jumlah keuntungan diterima untuk kos encik kos setiap hari. Okey. Kalau dia tak sebut setiap hari lain. Kalau dia tak sebut setiap hari, contoh dia kata hitung jumlah keuntungan yang diterima oleh encik kos. Maksudnya dia nak jumlah semua tau. Kalau jumlah semua, kita akan kiralah A berapa, B berapa, C berapa. Darab terus dengan keuntungan. Dia akan dapat jawapan satu je jawapan dia. Itu kalau ayat dia kata cari jumlah keuntungan yang diterima oleh encik Koh. Sekali je. Yang ini setiap hari, maksudnya ini jumlah keuntungan untuk hari pertama, ini untuk kedua, ini untuk ketiga. Soalan macam ni kalau dia masuk ke dua yang ni yang sangkut, kadang kita kadang-kadang confuse. Okey. Kalau macam ni boleh lagi. Kalau dia tak bagi tahu setiap hari, itu bahaya. Kita kena campur dulu. Okey. Kita masukkan bahagian seterusnya 2.2D. Alhamdulillah, maksudnya saya tadi nak demam sebenarnya. Saya ada cerita ni, yang masa saya cerita ada 3 orang yang mula masuk ni. Istina, siapa lagi ada? Saya tak ingat dia. Laptop saya dah on, dia blank, habis. Okey. Tapi saya makan Panadol Active Fast tadi, memang bagus betul. Sekejap je ni dah peluh ni. Pakai jaket lagi dalam aircon pun peluh lagi ni. Okey, kita sambung matrix identity. Jom. Okey. Latihan 2.2D okey. Simple je. Antara matrik berikut, yang manakah matrik identity? Identity senang je. Dia mesti cross. Cross identity lah cerita. Nombor dia tak kisah apa benda pun. Jadi nombor dia sama sudah. Cross. Yang lain kosong. Yang lain kosong. Jadi dia start dengan apa? Dia start dengan 1. Ini adalah matrik identity. Sebab dia seorang je ada. Kan? Kalau 4 orang macam mana? Kosong-kosong. Dia mesti 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, 6 kali 6 macam tu. Kan? Kalau 3 macam mana? Kalau 3, 1, 2, 3. Yang lain kosong. Ini kita panggil dia matrix identity. Jawapan kita jelas tak? A bukan, B bukan, C bukan, okay? D betul, E betul, F bukan. Kena faham. Ini namanya matrix identity. Okay? Siapakah identity ni? I ni. Ni I. Ni semua simbol dia I. Identity. Bagi peringkat tu dia adalah identity. Identity maksudnya, kalau kita ambil satu matrik, contoh saya ambil apa pun matrik A, darab dengan I, kita akan dapat A balik. Macam tadi effect. Dia macam I ni identity macam nombor 1. Kan? Apa-apa nombor, darab dengan nombor 1, dapat nombor tu balik. Itu namanya matrix identity. Kegunaan utama dia adalah untuk mencari songsang. Tapi level kamu kita tak pakai. Kan? Okay? Kita tengok. Nombor 2. Diberi C, negatif 1, 3, 2, 5. Dan D sama dengan 1, 0, 0, 1. Okey. Tunjukkan D adalah identiti. Soalan macam ni kadang-kadang pelajar confuse. Benda senang je. Tunjukkan dia identiti. Dah memang dia identiti. Mana boleh cerita macam tu? Tak boleh. Kan? Cikgu, ni memang identiti sebab saya tahu dia identiti. Tak boleh cerita macam tu. Kena tunjukkan apa formula dia. Ni. Kita kena buktikan bahawa bila kita ambil C ni, okey, negatif 1, 2, 3, 5. Bila kita darab dengan I ni,
Jawapan kita akan dapat T balik. Itu kita kena tunjukkan. Buktikan. Ini saya pakai cross. Okey, kosong. Jadi kita akan dapat jawapan kat sini. Negatif 1 darab dengan 1. Dapat negatif 1. 3 darab kosong. Jumpa kosong. Tak payah. Nampak? Campur kosong. Okey. Atas pula. Negatif 1 darab dengan kosong. Kosong. Campur 3 dan 1, 3. Jadi 2 darab 1, 2. Campur 5 darab kosong, kosong. 2 darab kosong, kosong. Campur 5 darab 1, 5. Jawapan dia kita tunjukkan supaya dapat balik negatif 1, 3, 2, 5. Bila kita darab satu benda dengan satu matrik dan dapat jawapan dia sama dengan soalan dia, maka terbukti dah D itu adalah identity. Payah nak cerita ni soalan macam ni. Kamu jangan jawab dalam exam, saya tahu ni identity. Sebab dia memang identity. Jangan buat benda tu. Okey. Kita tengok soalan nombor 3. Okay. Hitung. Yang ini senang je. Hitung dia. Nombor 3 kat situ, S sama dengan 7, 6, 2, 3 dan T sama dengan 3, negatif 5, 1, 4. Soalan A, dia tanya apa? SI campur PI. Nampak? Kalau S jumpa identity, kita akan dapat S balik. T jumpa identity akan dapat T balik. Jadi jawapan kita campur je lah dua orang ni macam biasa. 10 kan? 3 1 7. Habis. Macam tu je. Dia tengok cuma datang apa ni, pening ah. Tak payah, relax je. Dia bila melibatkan identity dia relax je. Okey? Ni A. Macam ni je. A campur terus. City, city ya, betul lah dia bagi city kan. Oh sepasan city. Okey. B. Apa cerita B? B dia bagi kat situ IS. Darab dengan T. IS ke SI ke dia tetap dapat jawapan S balik. Dia tak ada masalah. Kan? IS dia akan dapat S balik. Jadi yang kita kena buat apa? S darab dengan T itu saja. Dia bagi keliru macam tu. Yang ni saya buat kaedah shortcut kaedah susun je. Jadi S kita 7 2 6 3 3 1 negatif 5 4. Boleh kaedah ni? Jadi yang pertama atas kiri. Atas kiri akan dapat 21 tolak 10. Okey. Atas kanan. Atas kanan akan dapat 7 campur 8. Bawah kiri. Bawah kiri kita akan dapat 18 tolak 15. Bawah kanan kita akan dapat 6 campur 12. Jawapan saya akan dapat kat situ 11 15 3 18. Okey? Darab je. Kan? Lepas tu kita belajar darab tadi, dia tak susah mana boleh. Jadi kamu dah biasa, kamu dah tak pakai cross dah. Yang ni kamu dah faham teknik ni. Teknik apa? Kita panggil teknik kedudukan, koordinat. Kan? Okey? Nombor 3 dah, B dah, kita masuk C pula. Tengok C. Apa? Yang kalau yang apa ni? Yang 7, 2, 3, negatif 5, 1 dengan 4 tu kan? Bulatkan ni. 3, maknanya 7 darab 3, 2 darab negatif 5. Kan? Ni dengan ni. Jumpa ni. Okey, lepas tu 7 darab 1, 2 darab 4. Yang ni maksudnya atas kanan. Yang ni punya. Kan? Atas kanan. 7 darab 1 jumpa 2. Betul? Okey?
Okey. Faham. Boleh dia ini pakai koordinat kedudukan. Lepas tu mana ni? C dia kata 4IT. Tolak I kuasa 2. Ini, aduh. 4IT tolak I kuasa 2. Boleh jam kat cerita dia. I darab T dapat T. Maksudnya 4T lah. Tolak I kuasa 2. I ni kuasa berapa pun dapat. Dia nasib baik dia bagi kuasa 2. Dia boleh bagi kuasa 200 tau saja bagi dengki kat korang. Kan? Tak ada masalah sebab I itu adalah identity. Dia macam nombor 1. Bila macam nombor 1, kau buatlah macam mana pun, dia tetap dapat I tu balik. Kan? Okay? Jadi 4T, dia masukkan 4, ambil T. 3, 1, negatif 5, 4. Tolak, tolak kita kena buatlah. 1101. Okay? Kita akan dapat kat sini jawapan kita, simple saja. 12 tolak 1, 11. Okay. 4 tolak 0, 4. Negatif 20 tolak 0, negatif 20. 16 tolak 1, 15. Dia boleh congak, senang je. Okay. S tolak I darab dengan I. Dia punya cerita. Dia bukan soalan tu yang menyebabkan gempak dia tu. Ni dah Okay. S tolak I darab dengan I. Dia identity ni, dia sebenarnya yang efek dia darab. Tambah tolak kena kira juga. Contoh macam D ni. Dia kata S tolak I darab dengan I. Darab dengan I tak ada efek. Tolak ada efek. Jadi yang kita buat adalah S tolak I saja. Itu saja. S7263. Okay, tolak dengan I dia saja. 1001. Ini saja efek. Darab balik, tak dapat, tak ada efek. Kan? Okay. 7 tolak 1, 6. 2, 6, 2. Cantik nombor dia. 6262. Okay. Itu soalan nombor 3. Habislah 2.2D. Laju 2.2D. Baru pukul 9 ni. Sekarang 2.2E. 2.2E. Jom. Kita masuk apa? Kita dah masuk matrik songsang. Kamu dah belajar sampai sini ke? Dah habis dah topik ni? Habis ke topik ni? Dah habis dah? Dah habis dah. Dah habis dah matrik. Laju betul matrik kan? Okay. Kita tengok 2.2E. Matrik songsang. Okay, tengok. Kan? Yang pertama. Apakah matrik songsang? Matrik songsang dia ada formula sebenarnya. Formula dia apa? Formula dia kalau A sama dengan A, B, C, D. Jadi A negatif 1. Ini simbol untuk matrik songsang. Okay, simbol untuk matrik songsang. Dia adalah 1 per AD tolak BC. Kemudian tukar tempat DA. Ini kita panggil dia, yang ini dua ni tukar tempat TT. Yang dua orang lagi ni tukar simbol. Tempat tak tukar, simbol bertukar. Dia akan jadi negatif C, negatif B. Ini formula untuk apa? Matrik songsang. Okay. Jadi soalan dia suruh tentukan sama ada matrik ini berikut adalah matrik songsang atau semua lain. Jadi kita kena buat matrik songsang dia. Kan? Okay. A dia bagi situ apa? 5, 4, 3, 2. Ini. Lepas itu dia bagi adakah ini 2, negatif 3, negatif 4, 5. Adakah ni songsang dia?
Kan? Jadi kita kalau cek dia hanya tukar tempat dengan tukar simbol saja. Kan? Tapi kita lupa, kita ada penentu. Kita cek penentu dia berapa. Kan? Jadi penentu dia kat sini, songsang adalah dia kena ada 1 per turun 10. Tolak naik 12. Lepas tu baru kita tukar tempat. Dan tukar simbol. Penentu kena ada. Ini 1 per negatif 2 kat sini. 2 negatif 3 negatif 4, 5. Kan? Jadi yang ini dia bagi yang ini saja. Bila dia bagi yang ini saja, maksudnya yang ini bukan songsang dia. Songsang dia kena ada penentu, kena darab masuk. Itu dia punya songsang. Okey. Tapi ada setengah. Bila kita kira penentu dia dapat 1. Tadi efek lah. Kan? Okey. Jadi nombor A, dah kita cek dah. Maksudnya A bukan songsang dia. Okey. B pula. Kita tengok. B. Dia bagi kat situ. 1, 3, 1, 4. Saya cek ni dulu buat songsang dia. Apa songsang dia? Formula kita 1 per cross bawah 4 tolak cross atas 1. 3. 1 pula. Lepas tu apa? Tukar tempat 4, 1. Tukar simbol negatif 1, negatif 3. Nampak? Jadi yang ini 4 tolak 3, 1. Jadi songsang dia sepatutnya adalah 4, negatif 1, negatif 3, 1. Yang dia bagi ada 1 per 2 pula tiba-tiba kat sebelah tu. Kan? Jadi 1 per 2 maksudnya yang dia bagi tu bukan songsang. 1 per 2, 3, 1, 2. Yang ini bukan songsang. Okey? C pula. Tengok C. Kita cek tengok. 1, 2, 4, 9. Okey. Kemudian yang ini kita buat songsang dia 1 per 9 tolak 8. Kemudian yang ini tukar tempat 9, 1. Tukar simbol negatif 4, negatif 2. Okey. Jadi kita akan dapat ni 1. Ni jawapan kita songsang dia adalah 9, negatif 4, negatif 2, 1. Tapi dapat dia bagi pun tak sama juga. Jadi dia bukan songsang dia. Okey. Boleh ini satu cara. Satu cara kalau kamu hafal songsang. Kalau kamu tak tahu songsang, saya akan buat dekat D. Contoh Contoh soalan D ni. Negatif 2, 3, negatif 5, 7. Dengan 7, 5, negatif 3, negatif 2. Kadang-kadang, untuk soalan ni, nak semak dia songsang, kita boleh pakai formula identity. Iaitu kalau A darab dengan A songsang dia, kita akan dapat identity sebenarnya. Contoh yang ini, dia suruh cek, saya lupa formula songsang. Saya darab dia dua-dua ni. Boleh darab dua-dua ni. Boleh darab, kita akan dapat. Tadi kita dah belajar darab. Atas, kiri. Nampak? Negatif 2 darab 7. Negatif 14. Campur dengan 3 darab 5. 15. Jawapan dapat 1. Okey? Ngam. Kan? Kita boleh test sebelah terus. Sebelah. Negatif 2 darab negatif 3. 6. 3 darab negatif 2. Negatif 6. Kosong. Cantik. Dia akan dapat identity tu. Bawah pula. Negatif 5 darab 7. Negatif 35. 7 darab 5. 35. Kosong. Pak. Yang ini last kali. Yang ini dengan ini. Negatif 5 darab negatif 3. 15. 7 darab negatif 2 campur. Negatif 14. Negatif 14 dapat 1. Jadi kita akan dapat identity. Maksudnya ini adalah songsang antara satu sama lain. Itu boleh satu cara.
Tapi kalau soalan dia tentukan sama ada matrik berikut songsang antara satu sama lain, sebenarnya soalan dia nak kau buat benda ni. Tapi benda ni bila darab dia leceh sebenarnya. Jadi kalau kamu tahu macam mana formula songsang, pakai formula songsang senang. Okey. Bagi setiap matrik berikut. Dia satu je. E ada satu je. Iyalah. 2.2F. Tentukan sama ada matrik songsang wujud ataupun tidak. Okey. 2.2F. Kamu tengok formula matrik songsang. Apa benda ni? Benda ni kita panggil dalam bahasa Melayu dia, nama dia penentu. Determinant. Penentu ni untuk digunakan juga untuk menentukan sama ada matrik tu ada songsang ataupun tak. Dekat mana? Bawah ni. Kalau AD tolak BC, kamu dapat sama dengan kosong. Maksudnya dia tidak mempunyai songsang. Kenapa tak ada songsang? Mana boleh 1/0? Mana ada nombor 1/0? Kalau kamu tekan 1/0, dia akan bagi mat error kat kereta. Benda tu tak wujud. Sebab tu kalau bawah dia kosong, dia akan jadi tiada matrik songsang. Jadi kalau soalan tu check sama ada matrik tu wujud tidak songsang, kita hanya perlu buat formula ni je. AD tolak BC sama dengan kosong. Okay? Contoh nombor 1 kat sini. A dia bagi 6100. Jadi saya akan buat apa? AD tolak BC. Siapa AD? Bawah. 6. Tolak dengan BC, kosong. Dapat 6. Maksudnya apa? Bukan kosong. Kalau bukan kosong maksudnya ada songsang. Ataupun mempunyai matrik songsang. Okey? Wujud songsang dia. B. B dia bagi kat situ 2, 2, 1, 3. Kita boleh test terus. Iaitu AD tolak BC dia sama dengan cross 4 tolak cross 3. Dapat 1. Maksudnya tu ada. Ada songsang. Dia kalau kosong je tak ada. Okay. C. -2, 5. 3, -9. AD tolak BC. Cross 18. Tolak dengan naik 15. Dapat 3. Maksudnya ada songsang dia. Okey? Boleh? Yang D tu kita tak ada. D tu kita dapat 4, 2, 2, 1. Cross ini akan dapat 4 tolak dengan 4. Dapat kosong. Jadi yang D tu tidak mempunyai matrik songsang. Jadi kamu kena ingat macam mana nak uji matrik songsang ada tak ada. Kita akan buat AD tolak BC. Okey? Pergi nombor 2 terus. Saya laju sikit sebab tiba-tiba saya rasa macam ada berpusing-pusing sedikit. Efek ubat punya efek dah kurang. Okey. Hitung matrik songsang. Senang. Formula dah ada. Hitung matrik songsang. Ini nombor 2. A 5, 6, 2, 3. Apa matrik songsang dia? Terus kita buat 1/. Biasanya saya akan buat macam ni dulu. Supaya saya tak lupa. Yang ini turun 15. Ini naik 12. Turun tukar tempat. Naik tukar simbol. Macam tu je. Dah. Ni akan dapat 1/3. 3, -6, -2, 5. Okey? Masukkan. Ni darab masuk. Tak wajib pun. Tapi kalau kamu tinggal macam ni darab exam, dia dah betul lah. Cuma dia tak, kadang-kadang tak kena dengan skema jawapan. Skema jawapan dia masuk. Maksud kita akan dapat apa? Bila masuk, yang ni kita akan ambil 3/3, 1. -6/3, -2. -2/3, -2/3. 5/3, 5/3. Ini kita panggil dia matrik songsang untuk dia ni. Okey?
B. Boleh buat kan? Songsang. Senang je songsang. Formula ni saya padam kan? B 2, 3, 3, 5. Senang dah. Okey. Songsang 1/2 kurungan besar. Songsang. Ini saya akan ambil apa? Turun dulu 10. Naik 9. Tukar tempat 5/2. Tukar simbol -3, -3. Kira 1/1. Dah dapat terus songsang dia adalah 5 -3 -3 2. Okey. Ini senang. B senang je. C. Padam ni. Bagi cekap je songsang ni. Lepas tu saya dah tak tulis formula dah. Bagi tunjuk cara nak jawab je. C 4 -2 -3 2. Jadi kita akan ambil 1/bulat. Turun 8. Naik 6. Tukar tempat. Tukar simbol. Okey. Yang ini akan dapat 2. Masuk 2. Kita akan dapat 1, 1, 2, 3/2. Itu kita panggil dia metrik songsang. Okey. D. Boleh kan? Songsang. D satu lagi. -2, -5, 2, 7. Kan? Okey. Songsang dia apa? 1/bulat besar. Turun -14. Naik -10. Tukar tempat -2. Tukar simbol -2, 5. Ni akan dapat 1/-4. 7, 5, -2, -2. Okey. Kalau kita masuk dalam, kita akan dapat pecahan semua. -7/4. Ni akan dapat 1/2, 1/2, -5/4. Habis. Okey. Itu formula untuk macam mana nak jawab metrik songsang. Okey. Nombor 3, dia start soalan berkenaan dengan persamaan. Dia ada unknown yang perlu dicari, nombor 3. Jadi kalau kamu tengok 2-3 kali kita buat, dah nampak dah macam mana metrik songsang, tak payah formula dah. Kamu dah hafal jalan kerja dia dah. Dia bagi metrik G 2, 1, 3P. Dia kata hitung nilai P, A, jika tidak mempunyai songsang. Apa formula tidak mempunyai songsang? AD tolak BC sama dengan kosong. Ini tidak mempunyai songsang kan? Masukkan AD mana? Bawah ni. Itu AD. Jadi 2P, BC atas. 3 sama dengan kosong. 2P sama dengan 3. P dapat 3/2. Settle. A. Kan? Okey. B pula, dia bagi songsang dia. -1 ni maksudnya dia punya songsang. Ni -1. Okey. Siapa -1 ni? Tengok. 4/5. 3/5. -1/5. 2/5. Ini dia punya songsang. Okey, apa kita buat? Kamu boleh nampak dia punya bentuk dia punya ni. Bentuk dia punya songsang dia dengan dia punya yang asal dia. Dia suruh cari nilai P. Tak apa, kita buat macam biasa je. Ambil ni jadikan songsang. Ambil yang ni. Kan? Jadi G songsang yang kita dapat. 1/AD tolak BC. 2P tolak dengan 3. Okey?
Sebelah tu kita buat apa? Tukar tempat. P dengan 2. Okey, kemudian tukar simbol. Negatif 3 dengan negatif 1. Jadi kita dah nampak dia punya key dah. Iaitu kamu tengok sini. Sini semua ni per 5. Semua adalah per 5. Jadi kita boleh dapat P dia. Kita boleh dapat P. Kat mana? Sini boleh dapat. Sini pun boleh dapat P. Tak ada masalah. Tapi paling senang sini lah. P kita. Kan? Kenapa? Bila saya letak semua ni per 5, per 5, per 5, per 5, per 5. Semua orang kena ada per 5. Okey? Jadi siapa yang per 5 ni? Yang ini nilai dia akan jadi 5. Itu cerita dia. Itu maksudnya dia per 5. Sebab tu dia per 5. Ini jawapan kita. Oleh sebab itu paling senang kita ambil sini. Jadi P sama dengan 4. Semak jawapan. 2P tolak 3 sama dengan 5. 2P sama dengan 8. P sama dengan 4. Betul. Itu semak jawapan. 2 nilai dia bagi. Tapi kalau dalam exam, kalau tak semak jawapan tak apa. Nampak satu dah dapat P sudah. Sebab soalan suruh cari nilai P. Okey? Itu nombor 3, nombor 4. Nombor 4. Dia bagi apa? 4, 10, 1/2, 1 P besar. Sama dengan 1001. Cari matrik P. Ya, ini kamu kena ingat simple je. Kalau kamu jumpa apa-apa matrik yang sama dengan identiti, cerita dia hanyalah A negatif 1 sama dengan I. Maksudnya apa? Apa-apa matrik, jumpa songsang dia, maka dia akan jadi identiti. Jadi kalau ini jumpa dengan P, maksudnya P siapa? P adalah songsang bagi dia ni. Lepas tu kalau dapat soalan, kamu tengok soalan ada sama dengan 1001, maksudnya kamu tahulah cerita dia apa? Songsang. Ni saya buat songsang ni 1 per ni turun 4 naik 5 tukar tempat 14 tukar simbol negatif 10 negatif 1/2. Okey, yang ini 4 tolak 5 negatif 1. Masukkan. Okey, jadi jawapan kita akan dapat siapa yang kita buat ni? P. Jadi P adalah negatif 1, 10, 1/2, negatif 4. Ini kita punya P. Okey, idea dia apa? Kalau apa-apa pun sama dengan identiti, maksudnya dia punya cerita dia pasal apa? Songsang. Habis. Ingat tak habis? Banyak tau. Okey. Jadi itu lebih kurang soalan kita. Kita buat sampai 2.2C. Boleh kan? Okey. Aduh. Kita tengok diri sendiri ni. Kan? Sebab saya punya memang gelap terus habis. Okey. Jadi macam itulah cerita lebih kurang hari ni. InsyaAllah kita dah habis semua. Kita habis awal sikit lah. Kan? So kamu pun boleh rehat. Saya pun kena rehat juga ni. Saya kena, lepas ni saya makan lagi 2 biji Panadol. Panadol sepatutnya 8 jam sekali. Aku jam sekali. Okey. Tak apa. InsyaAllah. Jadi minggu depan kita habiskan matrik sekali lagi. Minggu depan ada sekali lagi matrik. InsyaAllah bahagian apa? Persamaan serentak. Okey. Habis tu terus kita masuk bab seterusnya. Bab yang paling dahsyat mencabar bagi pelajar-pelajar yang ambil sains tulen. Yang ambil sains tulen dia jam sikit. Kalau yang ambil account ke ekonomi dia belajar benda yang sama. Kan dalam ekonomi ada belajar, dalam account ada belajar, tapi yang ambil sains tulen dia jam. Bahagian business ni dia panggil apa? Maths for business ni dia jam sikit. Tak apa, nanti kita bincang insya-Allah minggu depan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf sebab hari ni kita habis awal sikit. Jangan marah ya. Okey.
Kata cikgu. Sama. Salam terima kasih cikgu. Kamu jangan chat lah. Saya tak boleh baca. Tak nampak. Kamu tengok saya tunjuk Gelap. Terima kasih cikgu. Sama. Laptop saya kelam. Aduh, ini ura-ura kena beli laptop baru ni. Kacau ni. Okey, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama. Oh, mic saya. Betul lah. Tak kuat bunyi. Tapi saya pakai.